Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Abu Bakar, nombor metrik 032957. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Usul dan Kaunseling semester 7. Dan tajuk perbincangan saya pada hari ini berkaitan dengan mukasyafah dan musyahadah. Okey, mari kita lihat satu persatu apakah yang dikatakan dengan mukasyafah dan juga musyahadah. Okey. Mukasyafah yang bermaksud ketersingkapan. Okey, di sini saya membawakan 2 poin. Iaitu yang pertama, mukasyafah ini bererti dari tidak tahu kepada tahu. Maknanya daripada kita ni seorang hamba yang tidak mengenal Allah kepada mengenal Allah, yang mana Allah itu maha berkuasa, maha bijaksana dan maha agung. Seterusnya, poin yang kedua ialah mukasyafah ini bermaksud penghubung antara sufi dan juga Allah. Yang mana mukasyafah ini adalah tersingkapnya tabir yang menjadi penghubung antara sufi dengan Allah. Yang mana penghubungan tersebut adalah jarak antara makhluk dan juga Khalik-Nya. Okey, makna kata di sini semakin dekat seseorang itu dengan Allah, maka semakin mudahlah urusannya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mukasyafah dari sudut bahasa. Mukasyafah dari sudut bahasa bermaksud terbuka segala rahsia. Terbuka segala rahsia alam, yang bermaksud istilah mukasyafah ini bermakna terbuka segala rahsia alam yang tersembunyi dari sudut pengertian dan hal yang gaib. Yang kedua, tahap keterbukaan hati. Yang mana mukasyafah ini bererti tahap keterbukaan hati yang sehingga dapat menyingkap ataupun mengetahui hakikat sesuatu. Mana kata kita ni terbuka hati ni mempunyai tahap-tahap yang tersendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada istilah mukasyafah. Okey, istilah mukasyafah ini diambil daripada perkataan kasyaf. Okey. Kasyaf yang pertama bererti tersingkap ataupun terbuka tabir. Yang kedua, kasyaf menurut pandangan batin. Yang mana kasyaf menurut pandangan batin ini merupakan huraian tentang apa yang tertutup bagi pemahaman, kemudian tersingkap bagi seseorang seakan-akan dia ni dapat melihat dengan mata zahir, meskipun pada hakikatnya adalah pandangan mata batin. Contohnya melihat azab yang berlaku kepada alam kubur, yang mana seseorang itu dapat melihat seolah-olah berlaku pada depan matanya, tapi kebenarannya adalah dilihat pada pandangan secara batin sahaja. Okey, seterusnya kasyaf menurut perkataan kasyaf itu sendiri yang membawa maksud rahsia pengetahuan hakiki, yang mana merupakan keterbukaan rahsia-rahsia pengetahuan hakiki. Okey, mukasyafah merupakan salah satu cara ataupun proses untuk menuju ma'rifatullah. Ma'rifat memiliki hubungan erat dan mukasyafah di mana merupakan ajaran ataupun jalan menuju kesucian jiwa untuk memasuki hadrat ketuhanan. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu mukasyafah menurut pandangan ulama sufi. Menurut pandangan ulama sufi mengatakan mukasyafah ini artinya jalinan secara rahsia antara dua batin. Okey, maksudnya di sini ialah mukasyafah adalah salah satu daripada dua orang yang saling mencintai, yang mengetahui urusan batin dan rahsia satu lagi. Okey, jalinan ini terjadi secara lembut dan penuh kasih sayang. Jika seseorang hamba sampai kepada kedudukan makrifat, maka seakan-akan dia ni dapat melihat kesempurnaan Allah dan keagungan Allah itu. Sehinggakan rohnya ni dapat merasa kedekatan yang khusus, sehinggakan seseorang itu boleh menyaksikan ketersingkapan hijabnya itu di antara roh ataupun hatinya dengan Allah. Okey, maknanya kata kat sini jalinan secara rahsia ni melalui dua batin ni adalah antara hamba dan juga dengan Allah. Jadi kita lihat pula menurut pandangan Al-Qaisari, iaitu menurut beliau sumber mukasyafah adalah al-qalb al-insani dan intelek amalinya yang bercahaya yang menggunakan indera rohaninya, kerana kalbu manusia memiliki penglihatan,
pendengaran dan sebagainya. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, maka sesungguhnya tidak buta matanya, tetapi buta adalah hatinya yang ada di dalam dada, dan Allah telah menutup ke atas hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan tirai. Surah Al-Mutaffifin ayat 13 hingga 15. Seterusnya, kita lihat pula dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah yang mengatakan mukasyafah. Mukasyafah adalah hadirnya dengan sifat yang jelas dan dalam keadaan ini tidak memerlukan pemikiran dan juga dalil. Itu yang disampaikan oleh Risalah Al-Qushairiyah. Manakala kita lihat pula dalam tafsir Al-Qutubi yang mengatakan, maka terbukalah hijab, lalu mereka melihat kepadanya. Demi Allah, tidak pernah Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang amat menyenangkan mereka kecuali penglihatan itu, yakni mukasyafah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada penghalang-penghalang mukasyafah. Okey, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali mengenai penghalang mukasyafah ini. Okey, yang pertama, hati belum dilengkapi secara sempurna. Hati yang belum dilengkapi ini maksudnya hati masih lagi kosong. Okey, yang kedua, hati terkotori oleh nafsu. Hati terkotori oleh nafsu ini disebabkan seperti mana yang kita tahu, setiap nafsu itu cenderung kepada dosa dan meninggalkan noda yang membekas ke dalam hati. Okey, penghalang mukasyafah yang ketiga iaitu mudah terpengaruh, yang mana disebabkan hati yang mudah terpengaruh ini disebabkan oleh hal-hal kemewahan duniawi. Okey, seterusnya penghalang mukasyafah yang terakhir yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali iaitu bertaklid buta. Kalau nak diberikan kasyaf, maka hati perlulah bersih diberikan didikan dan bimbingan. Bukanlah menerima secara membuta tuli. Inilah merupakan penghalang-penghalang mukasyafah menurut Imam Al-Ghazali. Okay, seterusnya kita beralih kepada musyahadah. Okey, kita lihat. Musyahadah dari sudut bahasa pula berasal daripada perkataan syahadah yang membawa maksud bersaksi ataupun menyaksikan. Okey, di dalam musyahadah ini sangatlah diperlukan kerana segala peristiwa ataupun kejadian yang berlaku, pertama sekali yang ditanya adalah penyaksian ataupun saksi. Okey, tetapi musyahadah yang saya ingin sampaikan di sini adalah berarti penyaksian yang membawa sesuatu pandangan batin sebagai penyaksian yang tidak diragukan lagi. Okey, seterusnya kita beralih kepada musyahadah dalam istilah sufi. Menurut istilah sufi, musyahadah adalah keadaan hati, yakni batin seseorang hamba itu untuk yang merasakan berhadapan dengan Allah. Maknanya di sini ia merasakan Allah itu ibarat berada di hadapannya, tetapi bukanlah boleh dipahami secara literal bahawa hakikat demikian adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Allah itu berada di hadapan seseorang hamba. Kerana Allah ini tidak memenuhi ruang. Maksud di sini ianya merasakan kehampiran Allah itu kepada dirinya. Okey, seterusnya mujahadah. Musyahadah ini mempunyai berkaitan dengan mujahadah. Okey, kita lihat berkaitan musyahadah dan juga mujahadah. Okey, menurut pandangan Al-Shastari yang merupakan tokoh ahli tasawuf, dan beliau mengatakan bahawa musyahadah ini terhasil apabila melalui peringkat mujahadah. Kerana mujahadah ini merupakan sebab ataupun faktor untuk seseorang itu sampai kepada musyahadah. Dan seterusnya musyahadah ini bertujuan untuk mengenali Allah. Okey. Namun begitu, dalam mengenali Allah ini tidaklah boleh dipahami secara literal kerana ianya perlukan kepada penghayatan yang mendalam. Okey. Musyahadah ni dalam mengenali Allah secara mudahnya merupakan perasaan hati yang dikurniakan oleh Allah dan kepahaman hati yang berkaitan sifat wujud Allah, sifat kesempurnaan Allah dan sifat keagungan Allah dalam hati seseorang hamba sehingga hamba itu berasa yakin, berasa bergantung hati kepada Allah
penyerahan hati kepada Allah semata-mata sebabnya diberikan kefahaman di dalam hati. Okey. Secara kesimpulannya, mukasyafah dan juga musyahadah ini merupakan perkara penting di dalam amalan suluk untuk seseorang itu sampai kepada Allah. Namun begitu, untuk sampai kepada Allah itu merupakan kurniaan daripada Allah. Segala amalan hambanya itu adalah usaha semata-mata dan yang memberi kesan adalah Allah. Ini merupakan rujukan yang saya ambil. Harapnya perkongsian ataupun pembentangan saya ini memberikan sedikit input ataupun pengetahuan kepada semua orang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.